Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit bin Abdul Wahab daripada kelas Tera 3A. Hari ini saya akan menerangkan cara-cara untuk solat dalam kapal terbang. Solat di dalam kapal terbang ini hanya dibenarkan jika kita telah berusaha untuk mencari ruang solat untuk kita boleh solat secara normal. Okey. Cara pertama ialah kita mestilah mengangkat takbir. Allahu Akbar. Lepas tu kita baca doa iftitah, Al-Fatihah dan surah Al-Azim. Kedua, kita mestilah rukuk. Cara rukuk dia ialah Allahu Akbar. Tunduk mestilah tak melebihi. Tunduk hanya sedikit saja. Kemudian kita mengangkat i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Dekat Malaysia ada dua pandangan. Pertama, angkat i'tidal, Samiallahu liman hamidah, letak tangan di bawah. Dan yang kedua, Samiallahu liman hamidah, dan letak balik di atas perut. Untuk kita tak mengganggu penumpang lain, seperti sebelah kita ada penumpang lain, kalau kita letak tangan di bawah mungkin mengganggu penumpang sebelah, ataupun nanti kalau orang lalu lalang ke terlanggar tangan kita. Jadi untuk mengelakkan gangguan tu, kita dibenarkan untuk angkat i'tidal dan letak balik di atas perut. Kemudian cara untuk sujud. Sujud kita mestilah tunduk melebihi daripada rukuk yang tadi. Kalau rukuk tadi kita tunduk sedikit saja, sujud mestilah lebih. Lepas sujud pula kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, tangan mestilah berada di atas paha. Tak kisahlah sama ada duduk antara dua sujud, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tangan mesti berada di atas paha. Kemudian terakhir sekali beri salam. Beri salam seperti biasa lah. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kemudian ada satu lagi. Kalau katakanlah dalam kapal terbang tu mungkin dia sedang belok ataupun enjin bergegar atau apa, mesti badan kita mesti ikut goyang kan. Jadi untuk mengelakkan pergerakan banyak dalam solat, jadi kita dibenarkan buat pergerakan sikit saja. Sebagai contoh, kita letakkan tangan kita di tempat holder, tempat letak tangan tu lah, untuk mengelakkan pergerakan. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Ishraq daripada Terapeutik 3A. Saya hari ini akan melakukan cara-cara untuk solat di dalam kenderaan, iaitu kenderaan kereta api. Okey, untuk pertama sekali kita duduk tegak. Lepas itu kita membacakan niat solat dan mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selepas itu kita akan bacakan doa iftitah dan surah-surah seperti biasalah. Untuk rukuk pula, kita hanya tundukkan badan sedikit selagi mampu, supaya kita dapat membezakan rukuk dan sujud. Lepas itu untuk i'tidal pula, kita angkat tangan. Okey, untuk i'tidal pula terdapat dua pandangan, iaitu bila kita i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, tangan diletakkan di tepi tempat duduk. Tapi untuk pandangan ini mungkin akan ada berlaku gangguan sedikit pada orang lain, tak pun orang mungkin terlanggar tangan kita seperti orang lalu lalang ke apa. Untuk yang pandangan yang kedua pula, kita mengangkat i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, dan letakkan kembali di tempat solat macam biasa. Okey, selepas itu pula untuk sujud, kita menundukkan badan semaksimum mungkin supaya kita dapat membezakan antara rukuk dan sujud tadi itulah. Selepas itu untuk duduk antara dua sujud, kita duduk antara dua sujud, dan tahiyat awal dan tahiyat akhir semua sama saja. Letakkan tangan di paha macam biasa dan membacakan bacaan untuk mengikut pergerakan berikutlah. Dan untuk memberi salam pula, kita pun buat macam biasa je. Kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada lagi sedikit lah untuk seperti ada gangguan daripada luar ke, tak pun kereta api itu bergegar sedikit dan boleh mengacau kita punya kesempurnaan solat ni, kita boleh
memegang di tempat memegang di mana-mana lah untuk supaya kita punya solat sempurna dan tidak banyak pergerakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmir bin Zami daripada kelas T3A. Pada hari ini saya akan menunjukkan video kedua tata cara solat dalam kenderaan ketika kita berada di dalam kereta api. So yang pertama adalah kita harus membacakan niat mengikut keadaan waktu solat yang telah masuklah di tempat kita berada. So selepas kita membaca niat, kita boleh mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selepas kita mengangkat takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, dan selepas itu apa yang paling penting, kita perlu membaca bacaan wajib iaitu surah Al-Fatihah yang kita perlu baca sampai habis. Selepas membaca surah Al-Fatihah, kita bolehlah memilih mana-mana surah yang ringkas ataupun surah-surah lazim yang kita hafal. Selepas itu kita bolehlah rukuk. Di sini kita perlu membezakan paras kepala ketika rukuk dan sujud. Contohnya Allahu Akbar. Lepas dalam keadaan rukuk itu kita bolehlah membaca bacaan rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu kita bolehlah iktidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Selepas kita iktidal, kita sujud, iaitu paras kepala kita perlulah lagi rendah daripada paras ketika kita rukuk tadi. Contohnya Allahu Akbar. Dan ketika kita sujud, kita perlu membaca bacaan sujud iaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, selepas itu kita boleh duduk antara dua sujud. Contohnya Allahu Akbar. Okey, di sini kita ada perlu menekankan bahawa tangan kita perlu letak di atas peha. Okey. Lepas itu kita lakukan untuk sujud yang kedua. Contohnya Allahu Akbar, dan kita membacalah bacaan untuk sujud iaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, selepas itu kita boleh duduk antara dua sujud. Contohnya Allahu Akbar. Di sini kita bolehlah untuk baca bacaan tahiyat akhir sehingga selesailah. So selepas kita dah selesai melakukan solat, kita bolehlah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes, apabila kita selesai menunaikan solat, kita bolehlah membaca doa sama ada ringkas ataupun panjang untuk memohon keampunan Allah. Di sini saya akan memberi penambahan sedikit tips. Apabila kita berada di dalam kereta api, kemungkinan untuk kita berasa gegaran kecil itu akan dirasakan oleh kita. Okey, di sini saya akan bagi tips. Apabila kita berasa gegar dan kita rasa badan kita tidak seimbang dengan pergerakan tersebut, so kita bolehlah memegang di tempat duduk itulah yang ada pemegang, supaya kita dapat mengekalkan fokus kita ketika solat, dan ia juga dapat membantu kesempurnaan solat kita. Itu saja tata cara solat dalam kenderaan ketika kita berada di dalam kereta api daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Mat Jamal, kelas Terah 3A. Saya ingin membentangkan cara untuk solat di dalam kapal laut. Terdapat situasi iaitu jika kita dapat seimbangkan diri kita ketika dalam solat, maka kita perlu solat dalam keadaan seperti biasa iaitu berdiri. Yang kedua, jika kita terdapat keadaan yang tidak boleh mengimbangkan diri kita ketika solat, kita perlulah solat dengan pelbagai cara iaitu seperti duduk, baring dan mengiring. Sebelum kita niat, kita perlulah berdiri tegak menghadap kiblat semasa takbir, dan kita perlu duduk semula dalam keadaan seperti biasa. Setelah kita duduk, setelah kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kita perlulah membaca surah Iftitah
Dan surah wajib iaitu surah Al-Fatihah dan surah lazim. Setelah selesai baca surah lazim, kita pula rukuk dengan bergerak sedikit ke hadapan, iaitu Allahu Akbar. Bergerak sikit. Setelah kita selesai rukuk, kita pula kembali berdiri. Sami Allahu liman hamidah wa ana lakal hamd, dan bersedia untuk sujud. Okey, untuk sujud pula kita perlu bergerak ke hadapan lebih daripada rukuk, iaitu Allahu Akbar dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah kita selesai sujud, kita pula berdiri antara dua sujud. Okey, berdiri antara dua sujud ni kita perlu berduduk seperti biasa. Berduduk antara dua sujud dengan tarian awal dan tarian akhir adalah sama saja, dengan tapak tangan berada di atas perut. Akhir sekali, untuk memberi salam dan baca surah dan membaca tayat akhir adalah seperti biasa. Contoh di dalam keadaan tayat akhir, dah kita selesai baca bacaan tayat akhir dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Semasa dalam kapal laut, semestinya terdapat gangguan yang boleh mengganggu kita semasa solat. Seperti kita dalam solat, ada sesuatu yang boleh menggerakkan kita. So, masa kita solat, kita boleh digalakkan memegang sesuatu benda yang boleh menahan kita daripada menahan diri kita tidak daripada pelbagai banyak pergerakan. Okey, itu saja.